Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua calon SPM bagi kohort 2021 maknanya tahun ni kamu uh, berada di tingkatan 5, yang mana tingkatan 4 pada tahun lepas. Okey, pertama sekali cikgu alu-alukanlah kedatangan kamu yang mana ada pada pagi ni. Di sini kita ada bersama kita ialah Cikgu Natasha dan Cikgu Samira pun ada bersama-sama kita pagi ni. Sepatutnya pengetua ada bersama. Sebenarnya slot pagi ni ada amanat pengetua. Pengetua sendiri yang nak sampaikan kepada calon-calon SPM untuk tahun ni lah 2021. Tapi tadi kalau ikutkan sedang masuk, tetapi sebab waktu tu ramai lagi pelajar yang belum masuk, jadi setinggallah sekejap untuk sebab dia ada kerja sebab serve kat sekolah dan dekat pejabat. Okey. Jadi untuk pagi ni bukan kelas bukan kelas, ataupun ini lebih kepada bicara santai je lah bicara santai antara cikgu-cikgu lah cikgu-cikgu yang bukan daripada guru anggota guru-guru kelas kamu ataupun guru-guru yang mengajar kamu. Maknanya kami daripada wakil-wakil unit bimbingan kaunseling dan pihak-pihak pentadbir lah daripada pihak-pihak pentadbiran sekolah lah. Jadi cikgu harap yang pelajar-pelajar sekalian yang mana ada pada pagi ni, cikgu harap kamu berada dalam keadaan sihat, sihat-sihat selalu dan kuatlah dalam menempuh dan mengharungi cabaran pada hari inilah. Cabaran ni kalau cikgu cakap cabaran tu banyak lah cabaran. Lagi-lagi kamu antara calon SPM yang pertama, calon SPM yang pertama, batch kamu lah batch 2021 yang mana belajar tanpa berhadapan. Maknanya kamu tidak datang ke sekolah dan hanya belajar di alam maya sahaja. Maknanya cikgu-cikgu kamu hanya berhubung dengan kamu hanya melalui atas talian melalui WhatsApp group, melalui Google Meet, Google Classroom, macam itulah. Kamulah boleh dikatakan batch yang pertama. Sebab kalau batch yang cohort 2020 yang abang kamu yang akan duduk KAZ 22 hari bulan nanti, macam dia orang sempat datang ke sekolah dan belajar secara bersemuka. Maknanya dia orang sempat datang, cuma maknanya akhir-akhir tahun tu sahaja. Selepas negara kita dilanda pandemik COVID-19. Jadi dekat situlah baru pelajar tidak dapat hadir ke sekolah lah. Okey. Jadi itu merupakan salah satu cabaran ataupun norma baharu yang kamu harus siap sedia untuk tempuhi. Okey. Jadi cikgu mungkin sebagai pengalu-aluan ataupun pengacara majlis pada hari ini, cikgu akan serahkanlah kepada Cikgu Natasha. Mungkin Cikgu Natasha ada nak cakap apa-apa ataupun nak kongsi dengan pelajar apa-apa pada pagi ini. Okey. Tak apa, saya tak ada slide, tak ada apa sebab saya tahu awak pening. Hari ini ada sejarah dengan matematik. So ada latihan banyak, saya tahu dalam grup awak cikgu-cikgu bagi latihan. So saya nak awak mendengar sahajalah. Saya tengok slide ke apa nanti pening. Sebab hari ni sejarah dengan mat dah pening kan. Cuma saya ada sedikit perkongsian, bukan perkongsian, tips lah macam mana awak nak belajar kat rumah, macam mana awak nak saya lupa nak bagi salam. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Tengok kalau saya dah bercakap ni saya lupa dah. Okey.
Alright, so kita santai je hari ni sebab saya tahu dah beberapa minggu awak pening belajar lah PDPR ni, dia tak sama dengan bersemuka, saya faham. Kadang-kadang lacking banyak tempat, internet tak ada, and then awak punya gadget pun terhad kan. So hari ni kita santai je dengan kaunselor. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya. Okay, so tajuk kita hari ni pun dilema pembelajaran norma baharu. Oh, macam gempak kan. Tapi sebenarnya macam mana awak, macam Cikgu Naim cakap tadi thank you Cikgu Naim macam Cikgu Naim cakap tadi awak adalah batch SPM yang pertama belajar secara online bermula pada Januari yang lepas. Batch yang pertama. Okey, dalam sejarah ni mana ada lagi batch-batch SPM, saya dulu pun belajar kat sekolah. Okey. So kiranya awak adalah batch yang pertama. Bila masuk je tahun 2021, cikgu saya dah SPM tahun ni tapi kena belajar online. Boleh ke saya nak ambil SPM? Boleh ke saya nak teruskan SPM saya? Saya takut akan jadi macam tahun lepas, abang-abang saya yang lambat sangat ambil SPM. Sebab bila kita baca kebanyakan komen-komen murid tahun ni, dia risau dia akan jadi macam abang-abang dia tahun lepas, ambil SPM lambat, okay, delay dan terpaksa belajar secara norma baharu. Okay, so banyaklah, saya rasa banyak yang awak fikir tentang hal-hal ni. Betul Cikgu Naim? Ya. Okay, so saya dah masuk dah. Kita nak bagi laluan kepada Sir dulu ke? Boleh. Hello Sir. Yeah. Good morning. Please. Okay, tak apalah, kita bagi Can I start? Okay. Okay, kita bagi laluan kepada Sir dulu untuk sedikit kata-kata kepada murid-murid SPM 2021. Sekali dipersilakan Sir. Alright, selamat pagi dan salam sejahtera kepada barisan kaunselor dan juga guru-guru yang ada dalam meet kita hari ini. Begitu juga murid-murid seramai berapa orang, tak sampai 20 orang Alright. Ya. Saya difahamkan ada 3 kelas sains Yes. 3 kelas sains dengan kelas 4 optima, 5 optima. 5 optima. Tahun 2021. Ya, 5 optima tahun 2021. Alright. Kepada para pelajar, murid-murid, selamat berjumpa. Right. Kita ni kurang bernasib baik tahun ni belum diberi peluang untuk balik ke sekolah. Walau bagaimanapun kita tidak ada pilihan. Murid-murid dan cikgu-cikgu juga tidak ada pilihan, terpaksa mengadakan pembelajaran secara dalam talian ataupun luar talian. Jadi buat masa ini saya berharap murid-murid perlu faham, sedar bahawa pembelajaran dalam talian dan ataupun luar talian merupakan satu platform yang sangat penting yang kita perlu biasakan diri kita dan seharusnya kita serius dengan apa yang berlaku sekarang. Jadi kita dalam usaha untuk membanteras pandemik yang sedang mengancam dunia. Jadi kalau kita lihat dalam masa 2-3 hari ini, kes makin berkurang dari 5,000 dah sampai ke 2,000. Harap-harap kalau kita teruskan dengan SOP yang dicadangkan ataupun yang dimestikan oleh pihak kerajaan, dan kalau kita patuh akur kepada segala yang hasrat pihak kerajaan, saya rasa kita boleh dalam masa yang terdekat balik ke sekolah. Bukan mudah untuk murid-murid mendapatkan pembelajaran secara dalam talian. Begitu juga dengan guru. Bukan mudah untuk mendapat respon daripada semua pelajar. Walaupun cikgu berusaha dan membuat pelbagai
pendekatan untuk memastikan ramai yang dapat sertai dalam program pembelajaran secara dalam talian ataupun luar talian. Tapi atas yang berlaku, ramai yang tidak dapat sertai pembelajaran yang disampaikan. Jadi kita berdoalah bahawa dalam masa yang terdekat, sekurang-kurangnya pelajar-pelajar tingkatan 5, 2021 yang akan menduduki peperiksaan pada hujung tahun dapat hadir ke sekolah dan menjalani ataupun kita mengadakan ataupun pembelajaran secara biasa berlaku di sekolah. Okey, sebagai pelajar tahun 2021, pelajar yang akan menduduki peperiksaan. Tahun lepas saya faham bukan banyak topik yang tidak dipelajari secara bersemuka. Tapi pelajar-pelajar perlu faham semuanya dalam tangan anda. Anda perlulah sediakan satu jadual ataupun pendekatan ataupun cara-cara yang membolehkan pelajar-pelajar, murid-murid mengulang kaji apa yang telah cikgu ajar secara atas talian ataupun luar talian. Segala kemusykilan, keraguan, segala apa yang tidak faham tu perlulah dicatat dan sentiasa berinteraksi dengan guru-guru untuk adakan tuition ataupun dalam kata lain tutorial bersama-sama dengan guru di luar jadual waktu yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Ini inisiatif murid. Murid dalam kumpulan tertentu perlulah berkomunikasi dengan guru. Yang komunikasi ini sangat penting. Kalau kita kurang berkomunikasi, kita yang rugi. Jadi apa jua perkara yang murid-murid rasa perlu penjelasan ataupun perlu ulang kaji, maka muridlah yang perlu memaklumkan kepada guru. Dan guru akan atur sesuatu untuk murid supaya apa yang tidak dipahami itu lebih jelas. Dan sebagai murid, jangan lupa anda tidak boleh lari daripada co-curriculum. Co-curriculum merupakan satu lagi aspek yang murid-murid tingkatan 5 perlu beri tekanan, sebab bila anda keluar nanti untuk mencari institusi ataupun college untuk melanjutkan pelajaran nanti, saya tidak mahu murid-murid dari Taman Ehsan ini tidak mendapat peluang mendapatkan pengajian percuma sebab kerajaan banyak menawarkan kursus-kursus mengikut kebolehan murid di politeknik, di universiti, di college community dan sebagainya. Begitu juga dengan tingkatan 6. Jadi salah satu aspek yang mereka beri tekanan adalah co-curriculum. Dan murid perlu faham bahawa dalam masa begini, pihak sekolah tidak dapat adakan co-curriculum secara terancang dan bersemuka. Tetapi dari semasa ke semasa, guru-guru kelas melalui WhatsApp group dan sebagainya sentiasa menghebahkan pelbagai aktiviti co-curriculum yang dirancang, yang dianjurkan oleh pihak swasta dengan kebenaran kementerian bagi peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan. Ambillah peluang ini. Jangan tunggu cikgu yang atur semua. Sekarang sudah jadi satu tugasan murid, tanggungjawab murid untuk melakukan dengan sendiri. Jadi kebanyakannya adalah dalam bentuk video, dalam bentuk penulisan yang anda perlu hantar melalui dalam talian. Jadi kalau murid-murid berusaha
berusaha sekurang-kurangnya dapatkan sijil penyertaan di peringkat daerah, negeri ataupun dan juga pihak sekolah juga akan menganjurkan pelbagai aktiviti co-curriculum dan buat masa ini mungkin kebanyakannya dalam talian. Jadi apa maksud dalam talian? Contohnya katakanlah Persatuan Bahasa Melayu akan menganjurkan pertandingan pidato dalam kalangan murid-murid tingkatan 5. Okey, pidato ataupun public speaking. Jadi murid-murid akan diberi masa untuk buat video sendiri. Anda videokan apa yang anda berpidato ataupun apa yang anda sampaikan dalam bahasa Inggeris juga. Kemudian video-video itu akan dinilai oleh cikgu. Jadi setiap penyertaan akan mendapat markah di peringkat sekolah. Dan juga kalau ada pencapaian, anda akan juga dapat markah pencapaian. Jadi sekolah juga berusaha untuk memastikan murid-murid menyertai aktiviti co-curriculum sekurang-kurangnya dapatlah markah di peringkat sekolah. Saya tidak mahu murid-murid Taman Ihsan rugi nanti apabila bersaing dengan murid-murid di luar nanti. Okey, calon-calon di luar. Apabila kita cuba dapatkan tempat di institusi-institusi pengajian awam. Persaingan sekarang sangat hebat. Peluang pekerjaan sangat kurang dalam masa 2-3 tahun ini. Anda semua mestilah ambil peluang untuk mengayakan diri anda dengan ilmu semasa. Ilmu yang membolehkan kita dapatkan pekerjaan dengan mudah dalam keadaan pandemik ini. Jadi inilah perkara yang saya ingin sampaikan kepada murid-murid dan saya berharap dalam masa yang sangat singkat ni kita dapatlah berjumpa di sekolah. Sekolah ini macam satu padang gersang. Tanpa murid, sekolah tidak bernyawa. Okay, saya datang ke pejabat, buat kerja saya, tengok beberapa orang guru ataupun pekerja pejabat dan sebagainya. Selepas pukul 1, sekolah sunyi dan senyap. Dan keadaan pun kurang memberangsangkan sebab apabila ada murid dengan bunyi bisingnya, dengan pelbagai aktiviti, dengan macam-macam perkara yang boleh dilakukan apabila murid ada di sekolah. Jadi kita sama-samalah mengharapkan bahawa selepas SPM ini sekurang-kurangnya murid-murid tingkatan 5, 20, 21 akan balik ke sekolah. Dan teruskan usaha anda, teruskan perjuangan anda. Kali ini kebanyakannya anda perlu lakukan sendiri. Tapi jangan lupa guru-guru sentiasa bersedia untuk membantu, yang itu pun bergantung kepada usaha murid-murid sendiri. Right? Dalam kumpulan ataupun secara individu, sentiasa mesej kepada guru bagaimana boleh akses kepada guru untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik untuk anda memahami sesuatu topik ataupun masalah. Okey, itu saja daripada saya. Saya harap semua sihat dan jaga diri baik-baik. Akurlah kepada segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dan saya juga mengharapkan apabila vaksin sudah boleh divaksinate lah, kita boleh disuntik vaksin nanti, semua selamat dan dapatlah menjalankan kehidupan kita ni dengan biasa. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi. Okey, Puan Natasha. Okay. That's all from me. So you can continue lah. Right. Okay, thank you sir. Ada murid-murid ada apa-apa pertanyaan? Okay, ada pertanyaan sebelum tak? Saya dalam chat pun tak ada apa-apa soalan. Jadi saya harap semua dalam keadaan yang bersedialah sentiasa. Okay. Alright, bye. Thank you. Thank you sir. Alright. Okay. So, Cikgu Naim nak cakap apa-apa ke sambung? Sambung tadilah. Okay, alright. So, kita sambung sekarang pun dah 11.20. So, saya tak nak ambil masa yang lama. Saya tahu semua tengah lapar ni, tengah hari kan. Okay. So,
apa kita cakap tadi, okey. Okey, dilema bila belajar di rumah tanpa berdepan dengan cikgu awak, tanpa orang kata kursi dan meja di sekolah, bab kata sir tadilah, sekolah ni sunyi sepi tanpa anak murid. Okay, so bila awak belajar di rumah, pelbagai fikiran yang awak fikir. Contohnya macam saya sebut tadilah, boleh ke saya nak ambil SPM tahun ni, boleh ke saya teruskan SPM tahun ni, ataupun saya akan jadi macam abang-abang saya. Okay, so bila kita tengok trend tahun ni dia berbanding pada tahun lepas, tahun ni kes memang agak tinggi, cuma apa yang boleh kita katakan, kita dah ada satu sinar harapan, iaitu vaksin yang akan dimasukkan ke Malaysia pada minggu depan. So nampak kat situ macam ada peluang kita nak buka sekolah, ada peluang untuk tingkatan 5 tahun 2021 ni untuk datang ke sekolah. Okay, so dilema untuk belajar dalam norma baharu itu sebenarnya sepatutnya kita dah boleh adapt. Okay, awak-awak semua dah boleh adapt sebab awak dah mula pendedahan belajar dari rumah ni daripada tahun lepas. Okay, daripada tahun lepas dan sekarang ni pun awak dah biasa dengan pembelajaran itu. Maknanya kita dah, dilema kita tu dah makin lama makin berkurang. Cuma mungkin adalah sedikit kerisauan, kebimbangan dalam diri awak kan. So bila awak belajar dalam talian ni, awak kena tengok awak punya kekuatan diri sendiri. Okay, kekuatan awak macam bab kata sir tadilah, semua kena buat sendiri. Maknanya awak tak berhadapan semuka dengan cikgu, awak kena buat sendiri, buat video ke ataupun search maklumat-maklumat yang maklumat tambahan lah. Okay, contohnya kita dah banyak dah sekarang, ada YouTube, ada Google Meet, okay, ada Google Classroom, even dekat TV pun kita dah ada TV pendidikan. Okay, so 17 hari bulan ni kita ada satu saluran khas untuk awak. Sebenarnya bila awak tengok TV pendidikan tu, itu adalah guru-guru yang bertauliah, guru-guru sekolah yang ajar awak. Okay, maknanya awak dah banyak sumber, cuma satu sahajalah yang awak perlu, yang perlu adalah diri awak sendiri. Okay, that's why lah sebenarnya dilema pembelajaran norma baharu ini sebenarnya dah makin berkurang. Bila diri awak sendiri menerima norma baharu kita ni. Even kalau awak pergi sekolah pun, awak still dengan norma baru. Okay, tak boleh nak berpegang tangan dengan kawan, tak boleh nak bersembang dekat-dekat, still juga pembelajaran norma baru kan. Even awak dekat rumah ataupun even awak dekat sekolah. Okay, so okay lah. Saya ada sedikit tips macam mana awak nak belajar. Awak boleh apply awak belajar kat rumah, awak boleh apply awak belajar bila awak dah masuk sekolah nanti. Sebenarnya dari awal ni awak kena tahu kekuatan diri awak. Okay, kekuatan diri awak. Kat mana cara awak nak belajar. Ada orang dia suka belajar, cikgu saya sebenarnya saya suka pergi sekolah sebab saya suka buat kerja, ada cikgu, okay, dengan kawan, maksudnya dengan tools yang ada dekat sekolah. Ada orang juga dia suka belajar melalui internet, okay, dia tengok saja pun dia dah boleh faham. Okay, ada orang dia dengar, macam sekarang saya bercakap, saya tak nampak pun satu muka ni, saya nampak muka cikgu je. Okay, tapi dia dengar. Dia, tapi di akhir nanti ada soalan kan, dia boleh jawab. Maksudnya sambil dia buat kerja-kerja lain, dia dengar apa yang saya cakap ni, dia boleh faham. Okay, so itu apa benda tu? Okay, dia adalah gaya awak, macam mana awak nak belajar. Okay, awak boleh apply. Okay, ada orang dia visual learner, ada orang auditory learner, okay, ada orang kinesthetic. Okay, tiga benda ni adalah di mana macam mana awak nak cari kekuatan awak punya belajar. Okay, contoh kalau awak orang yang visual, orang visual ni dia suka tengok. Okay, dia cepat tangkap dengan cara dia melihat sahaja. Okay, kalau dia tengok cikgu dia pakai YouTube okay, sebelum cikgu dia tanya soalan, dia
Dia tengok je YouTube, dia dengar kan. And then cikgu dia tanya soalan, cikgu awak tanya soalan, awak boleh faham. Okay, sebab awak boleh melihat. Okay, maknanya awak belajar melalui visual. Okay, ada orang dia dengar je macam saya cakap tadi lah, dia dengar di akhir present nanti kita tanya soalan, dia akan faham dan dia akan boleh jawab. Okay, tetapi ada yang ketiganya adalah kinestetik. Okay, kinestetik ni lah orang yang suka bergerak. That's why lah bila dia duduk je depan komputer ni, dia rasa dah sejam tu dia rasa dah tak bersemangat dah, sebab dia sepatutnya dia kena bergerak, dia kena berkumpulan, dia kena jumpa cikgu. Itu orang-orang yang kinestetik. Okay, so ada tiga gaya pembelajaran awak ni. Cumanya saya tak sempat nak buat slide kan, buat slide bagi contoh-contoh. Okay, mungkin di bicara kita yang seterusnya saya akan sediakan slide ni dan akan bagi ke awak lah. Saya akan separate dekat awak punya dekat grup kelas awak mungkin boleh tengok. Sebab hari ni kita just nak santai-santai dengan awak je. Okay, so itu adalah 3 tips cara awak belajar. Awak boleh search juga, awak tengok kat mana kekuatan diri awak. Okay, itu yang maksud pengetua kita tadi. Maknanya kebolehan diri awak. Ada orang dia suka buat video. Okay, saya percaya ramai yang suka buat video TikTok, video Instagram. Okay, sekarang ni sebab saya tahu itu adalah medium awak, zaman awak sekarang. Medium zaman saya dulu lain. Zaman awak sekarang memang awak menggunakan itu. So kita dah tak heran lah, maksudnya memang anak murid kita ni memang pakar menggunakan benda tu. So bila awak pakar, awak gunalah kepakaran awak tu. Okay, bila awak rasa okay saya nak share ilmu dengan kawan-kawan saya, tapi saya tak tahu, saya tak reti nak bercakap depan-depan macam ni. Cuma saya pandai buat video. Saya boleh buat video TikTok yang ada note tu kan. Saya pun tak tahu buat. Awak ada kepakaran tu awak buat. So secara tidak langsung awak dah share ilmu dengan kawan-kawan awak dengan kepakaran awak. Ada orang dia pandai buat lagu. Dia pandai buat lagu. Okey. Buat lagu yang berunsurkan pendidikan. Okey. Sebenarnya banyak awak boleh buat. Saya tahu awak semua ni semua pakar dengan teknologi sekarang. Even saya sendiri pun tak pakar. Okey. Cuba cari kekuatan diri awak. Okey. Itu kebolehan diri awak tu boleh membantu awak walaupun awak belajar di rumah ataupun belajar di sekolah. Okay, so Cikgu Naim, Cikgu Mira ada nak tambah ke? Banyak dah saya membebel ni. Cikgu Mira? Kita ada kaunselor baru tau kat sekolah ni. Okay, so saya rasa perlulah kot awak kena Cikgu Samira Shikil. Okay, saya silakan Cikgu Mira, kenakan diri. Okay, terima kasih Cikgu Tasha, Cikgu Naim. Assalamualaikum semua, selamat pagi, salam sejahtera. Saya GBK baru untuk sesi petang. So salam perkenalan, saya Samira Ashikin, boleh panggil saya Cikgu Samira. Macam yelah apa yang kita tahu sekarang ni masing-masing tengah struggle kan dengan norma baharu. So cikgu harap kamu terus kekal positif, ambil apa yang kita alami ni sebagai satu cabaran untuk kita terus kuat dan terus semangat. Okay, itulah, semoga kamu semua terus semangat untuk belajar dalam norma baharu ni. Okay, itu saja. Okay, terima kasih Cikgu Samira. Okay, Cikgu Naim ada nak tambah ke? Saya rasa kita tak perlu lama kot. Cikgu Naim mungkin ada nak tambah? Okey, saya tak nak tambah, bukan tak nak tambah sebab kita dah drag banyak masa. Okey, cuma harapan cikgu dekat sini kepada kamu semua dekat luar sana, supaya sentiasa macam cikgu cakap lah, sentiasa berada dalam keadaan sihat, selamat, stay positif. Jadi sebab cikgu percaya dekat luar orang lain pun sama macam kita. Orang lain pun sama macam kita. Tak semua yang bertuah macam kita.
Jadi sekarang ni kalau nak ikutkan kehadiran ke sekolah tu agak kita tak tahu lagi bila. Paling ketara pun yang cikgu boleh nampak pelajar-pelajar kita datang ke sekolah ni hanya pelajar yang SPM kohort 2020 dan pelajar STPM kohort 2020 juga. Dan yang selain tu adalah yang datang untuk ambil buku teks. Maknanya adalah terlibat hari-hari tu okey kelas ni datang ambil buku teks. Okey. Jadi buat masa sekarang ni kalau kita nak bercakap lebih lanjut tu agak ni lah. Sebab cikgu percaya yang datang pagi ni mungkin kamu dikira bertuah lah, dikira bertuah sebab masih orang cakap dapat lagi guna kemudahan yang ada. Mungkin dekat rumah mungkin ada internet, capaian internet yang bagus dan mungkin ada gadget. Gadget ni maknanya mungkin kamu ada komputer dekat rumah, komputer riba ataupun tablet ataupun telefon yang kamu boleh diguna pakai untuk akses untuk buat ni lah pembelajaran PDPR kamu bersama guru-guru kamu. Cuba kalau kamu pergi mungkin kalau di sekolah-sekolah lain atau mungkin sekolah kita sendiri kita tidak pasti ramai lagi pelajar yang tidak bernasib baik dengan capaian internetnya tiada dan lagi sedihnya even nak guna maknanya medium tablet mana-mana tablet apa untuk berhubung tu pun tak ada. Terpaksa pinjang dengan ibu bapa tu pun kalau ibu bapa boleh bagi dan maknanya tak ada masalah lah. Dan mungkin ada yang di kalangan kamu mungkin adik-beradik ramai. Jadi terpaksa berkongsi yang nak pakai, yang tu nak pakai. Benda satu. Jadi benda-benda ni lah menjadi cabaran dan ujian untuk kita semua pada hari inilah. Jadi cikgu rasa tu sajalah daripada cikgu untuk pagi ni. Jadi cikgu mungkin kita akan berjumpa lagi untuk sesi-sesi yang berikutnya. Nanti kita akan maklumkanlah dari semasa ke semasa sebab kesejahteraan mental kamu, cikgu, kami pihak-pihak guru, pihak-pihak pentadbir akan sentiasa pantau lah bagaimana kesihatan pelajar-pelajar di rumah. Okey, cikgu nak share video sebenarnya tapi cikgu dah try banyak kali ni. Cikgu tak tahulah apa masalah, mungkin ada teknikal lah dekat sini Video jalan tapi suara tak bunyi. Okey. Jadi mungkin another time lah Jadi cikgu doakanlah semua pelajar yang ada pagi ni, yang bersama kita pagi ni agar terus kekal sihat dan terus kuat dan stay positif. Okey. Tu saja daripada cikgu. Cikgu-cikgu lain tak ada apa-apa? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, cikgu rasa di situ saja pertemuan kita untuk pagi ni. Jadi cikgu ucapkanlah terima kasih kepada mana-mana semua yang hadir pada pagi ni. Okey, sekian. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih semua. Bye.